habislah Perikatan Nasional, habislah mereka. Apa cerita selepas ini? Ikuti terus ulasan penuh selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini cerita paling panas sekali. Akta Anti Lompat Parti, Perikatan Nasional boleh semak laporan jawatan kuasa, kata Hanifah. Apa cerita? Sampai Hanifah suruh Perikatan Nasional semak laporan jawatan kuasa. Apa cerita nih? Sehingga ada yang memberi tajuk, habislah Perikatan Nasional. PN sekali lagi, Perikatan Nasional sekali lagi diingatkan bahwa ahli parlimen dari gabungan itulah yang telah menentang usaha memperkenalkan rang undang-undang RUU anti lompat parti yang lebih ketat. Rupanya ini ceritanya. Rupa-rupanya ini ceritanya. Mungkin karena ada yang menafikan atau mula spin cerita. Mungkin ada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang mula twist cerita, spin cerita, guna cerita lain ataupun coba mempertahankan diri berkaitan dengan tindakan mereka menolak draft awal rang undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat. Biasalah kan, kalau dah kena jerat sendiri, kalau dah kena dibuka sendiri, akhirnya pasti nak cari orang untuk disalahkan. Nak salahkan diri sendiri itu paling susah di dunia. Nak mencari hela itu paling senang di dunia. Tapi masalahnya ada bukti. Buktinya apa? Laporan jawatan kuasa. Itu yang perlu disemak. Jangan dengar apa yang mereka kata, tapi baca laporan jawatan kuasa itu, kata Hanifah. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin hari ini menyokong kenyataan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail bahwa Perikatan Nasional menghalang usaha Pakatan Harapan untuk membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi jika mengambil pendirian bertentangan dengan whip parti masing-masing. Saya dan Gobind Singh Dio dari DAP juga sebahagian daripada wakil Pakatan Harapan dalam jawatan kuasa teknikal yang merangka rang undang-undang anti lompat parti pada tahun lalu itu, kata beliau. Jawatan kuasa teknikal ini ditubuhkan Perdana Menteri ketika itu, yaitu Ismail Sabri Yaakob, yang secara terbuka mengumumkan nama ahli jawatan kuasa di parlimen, kata beliau. Jawatan kuasa itu bersifat non-partisan kerana ia diwakili ahli parlimen daripada pelbagai parti politik, sama ada di pihak kerajaan ataupun pembangkang, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Hantaran itu turut melampirkan laporan berhubung kenyataan Saifuddin berhubung perkara itu. Anda betul YB, kata Hanifah. Semalam Saifuddin berkata, ketika akta itu dirangka, Pakatan Harapan berpendirian. Mana-mana ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip parti di Dewan Rakyat serta ahli parlimen yang dipecat daripada parti dikira hilang kerusi. Bermakna, saudara-saudara sekalian, kalaulah draft undang-undang yang dicadangkan, disokong oleh Pakatan Harapan ini diterima oleh Perikatan Nasional pada waktu itu, menerusi wakil mereka pada waktu itu, pada Parti Bersatu ada, itu Hamzah Zainuddin, dan daripada PAS, Taqiyuddin Hasan. Kalaulah mereka menerima cadangan tersebut, pasti perkara ini tidak akan berlaku.
Tapi apa yang berlaku ditolak. Dan akhirnya, kalaulah itu berlaku, ahli parlimen, 4 ahli parlimen itu telah pun kosong kerusi mereka. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Perikatan Nasional pada waktu itu diwakili Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas, kata Saifuddin. Jadi kena tanya, kata Sabudin, beliau kata, sekarang masanya Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan menjawab persoalan ini. Dan kena tanya, wajib menjawab persoalan ini. Kenapa mereka tolak? Itu persoalan yang wajib dijawab. Kata Hanifah lagi, jika Perikatan Nasional masih menolak hakikat itu, mereka boleh merujuk laporan rasmi jawatan kuasa teknikal tersebut. Terdahulu Bersatu mendesak agar akta anti lompat parti dikaji semula. Lucu kan? Sudah lulus dikaji semula, baru 1 tahun diguna pakai, dah pula nak dikaji semula. Itulah dah kena baru kaji semula. Harap-haraplah tak dikaji dalam masa terdekat, biar orang kena dulu baru tahu. Susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, namun pada masa sama kekal dalam Parti Bersatu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, kajian itu perlu dibuat kerana wujudnya beberapa kelemahan dalam akta itu. Baru mereka sedarlah kan, baru mereka sedar ada kelemahan kelompangan. Tapi Wan Junaidi, Tuanku Jaafar telah kata sebelum ini usaha beliau membentuk draft asal rang undang-undang anti lompat parti pada waktu itu sebenarnya telah menutup kelompangan itu, tapi ditolak oleh Perikatan Nasional. Itulah kan, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Semalam Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan, ketika dia mengetuai jawatan kuasa itu, dia sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompangan menerusi draft asal penggubalan rang undang-undang berkenan. Bagaimanapun, Wan Junaidi berkata, draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak jemaah menteri susulan. Terdapat 4 menteri kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa yang disertakan. Beberapa komen daripada Ruangan Malaysia Kini menulis, Citizen of Malaysia kata, PPBM, Parti Pelompat Besar Malaysia. Dan Red Patriot 2782 pula menulis, Perikatan Nasional dah mula moroyan, jangan layan, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.